Okey bang, nak tanya satu soalan. Abang tahu tak apa itu Silambam? SILAMBM. Silambam. Apa? Orang India punya satu permainan. Permainan. Silambam. Saya tak berapa pasti. Boleh bagi tahukan apa itu silambam? Silambam atau Cilambam merupakan seni bela diri Dravidian tradisi berasaskan pertempuran tongkat. Gaya ini dipercayai berasal dari Bukit Kurinji 5,000 tahun dahulu, di mana penduduk tempatan menggunakan tongkat buluh atau rotan bagi mempertahankan diri mereka dari binatang buas. Sebagaimana penulisan Sanggam, Bukit Kurinji merupakan salah satu daripada 5 pembahagian fisiografik dalam Tamilakam yang kemudiannya dikenali sebagai Keralam selepas ketibaan Brahmin. Nari Kurava dari Bukit Kurinji menggunakan tongkat yang dikenali sebagai cilam bambu sebagai senjata bagi mempertahankan diri mereka daripada binatang buas dan juga bagi menunjukkan kemahiran mereka semasa perayaan keagamaan. Sarjana Hindu dan ahli yogi yang pergi ke pergunungan Kurunji bagi bertafakur tertarik dengan pertunjukan kemahiran tinggi memutar cilam bambu. Silambam telah diwujudkan sebagai salah satu seni mempertahankan diri tradisi dalam kalangan orang India sejak turun-temurun. Kini penduduk tempatan di Malaysia dan Singapura yang berbangsa India, Melayu, Cina dan bangsa asing juga mengambil bahagian di dalam seni silambam. Di Malaysia, silambam amat popular di kalangan masyarakat India. Antara pengamal seni mempertahankan diri ini adalah Encik Sarawana, anak lelaki Subramaniam. Beliau merupakan salah seorang pimpinan tertinggi dalam Persatuan Silambam Malaysia. Silambam adalah seni mempertahankan diri, tradisi orang Tamil sejak turun-temurun. Seni silambam telah wujud sejak 5,000 tahun dulu. Seni silambam boleh dianggap sebagai seni mempertahankan diri yang tertua di dunia. Silambam berasal dari kata dasar silamba yang bermaksud pembunyian. Maka seni ini diberi nama sedemikian susulan daripada bunyi yang terkeluar ketika menghayunkan kayu silambam dan semasa mengendalikan peralatan-peralatan silambam. Silambam dibentuk berdasarkan taktik dan teknik haiwan-haiwan seperti harimau, ular, beruang, burung, gajah dan sebagainya. Masyarakat Tamil tradisional mengubahspaikan taktik dan teknik haiwan seperti di atas mengikut keperluan dan kebolehan untuk mempertahankan diri mereka. Silambam merupakan seni mempertahankan diri yang berasal dari negara India. Dipercayai ia telah bermula sejak 5,000 tahun dulu di India. Seni silambam merupakan satu seni di dalam 44 jenis seni yang digariskan oleh masyarakat Tamil tradisional sebagai harus dipelajari untuk menjadi insan yang sempurna. Seni silambam telah mengalami perkembangan pesat pada awal abad ke-16 dan perkembangan ke Asia Tenggara di antara 1000 hingga 1500 tahun yang lalu. Perkembangan ini adalah hasil usaha raja-raja Tamil India Selatan iaitu Raja Solan, Cheren dan Pandian yang berantau ke rantau ini.
Semasa perkembangan agama Buddha, seni mempertahankan diri ini telah dibawa ke China dan Jepun oleh sami-sami Buddha, khususnya Bodhidharma telah mempertahankan seni ini di kota Sanghan. Negeri Wei di utara China sekarang dikenali seni mempertahankan diri Shaolin. Pada akhir ke abad 14, pekerja-pekerja Tamil daripada India ke Melaya iaitu Malaysia pada masa penjajahan Inggeris, pekerja-pekerja Tamil telah membawa seni selambam ke Melaya. Namun demikian, guru-guru yang telah mengajar seni ini dapat dikesan hanya sejak tahun 1020 sahaja. Semasa Perang Dunia Kedua, seni selambam telah menjadi popular, khasnya di Kuala Selangor, Kapar dan Klang. Oleh kerana seni ini ialah seni yang dibawa masuk ke Melaya dari luar, maka ia tidak mendapat pengiktirafan dari segi undang-undang di bawah penjajahan barat. Tidak dapat dinafikan bahawa selambam juga telah mendapat status bagi salah satu sukan. Ini dapat dibuktikan apabila selambam juga dimasukkan sebagai satu acara dalam sukan Malaysia iaitu Sukma. Selambam telah dipertandingkan pada Sukma yang kelima pada tahun 2010 yang berlangsung di Melaka. Bersama saya Encik Sarawana, beliau akan menceritakan peralatan-peralatan yang sering digunakan dalam seni mempertahankan diri silambam. Boleh tak Encik Sarawana ceritakan peralatan tersebut? Ini dikenali sebagai rotan silambam, yang senjata yang pertama digunakan untuk mempertahankan diri. Okey. Kegunaannya ialah untuk memukul dan dia untuk mengayun. Ada tak nama khas rotan ni? Dalam bahasa Tamil kita disebut pirambu. 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 Okey. Okey, selain daripada pirambu, ada tak alat-alatan lain yang Encik Ada. Sarawana? Selain daripada pirambu, yang ini dikenali sebagai madu. Madu atau madu. Okey. Dulu yang ini dibuat daripada tandur rusa. Okey. Dulu dia dibuat daripada tanduk rusa. Sekarang ni dia dibuat daripada Besi. besi. Dan juga ada yang dibuat daripada kayu. Okey. Yang ini pedang lembut mata dua. Oh, pedang lembut Mata dua. Okey. Kegunaan dia? Kegunaannya macam ni kita berlontar, bermain untuk ni bertahankan diri daripada binatang-binatang buas. Okey, dan peralatan ini boleh tak Cik Sarawana ceritakan apa peralatan ni dengan yang ini? Ya. Peralatan ini dipanggil perisai. Perisainya untuk mempertahankan diri. Okey. Yang ini pedangnya untuk menyerang. Untuk buat serangan. Okey. Serangan. Seperti biasalah, perisai dengan pedang digunakan untuk membuat serangan dan mempertahankan diri. Ya. Okey. Peralatan ini dikenali sebagai sedi kuci ya. Okey, sedi kuci. Ya, yang kepanjangannya lebih kurang 3 kaki. Okey, 3 kaki. Yang ini untuk gunakan untuk menyerang. Okey. Dan juga ada banyak-banyak peralatan di atas. Kamu boleh tengok banyak-banyak peralatan yang digunakan untuk selambam. Selain daripada peralatan-peralatan yang ditunjukkan tadi, terdapat ada banyak lagi peralatan-peralatan yang digunakan dalam seni mempertahankan diri Selambam. Persatuan Seni Selambam Mahawiran Malaysia akan sentiasa menyokong dan mendukung dasar-dasar kerajaan bagi memastikan kecemerlangan dan kegemilangan negara akan dicapai melalui kegiatan seni selambam, dan juga untuk membina generasi belia yang bersatu padu, berilmu, berkepimpinan, berdisiplin, berakhlak, bergerak maju dalam bidang sukan serta membina masyarakat yang sehat, cergas dan berbudaya positif. Ucapan terima kasih kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Orang perseorangan yang sentiasa membantu dalam mengangkat seni mempertahankan diri selambam. Terima kasih.
Galah panjang adalah sejenis permainan tradisional yang dimainkan di atas gelanggang yang dilakar di atas tanah kosong. Gelanggang yang dibuat mengandungi 2 lajur dan beberapa baris bergantung kepada bilangan pemain. Jika pihak lawan mempunyai kebijaksanaan menempuh gelanggang, maka mereka boleh menang dengan begitu mudah. Pemain galah panjang perlu melintasi garisan-garisan yang berhalangan. Tujuan permainan ini adalah untuk menguji kecekapan dan kebijaksanaan pemain berlari sambil melepasi halangan. Pemain galah panjang ini adalah pemain di Laman. Asal usul dia adalah daripada turun-temurun, maknanya berasal daripada Kedah. Hingga sampai ke hari ini. Keluasan gelanggang ni adalah 10 meter, mana lebar dia 10 meter dan panjang dia 25 meter. Dan terbagi pada 5x5 setiap petak. Ya. Mana galah panjang ni akan bermain selama 4 minit. Sebelum permainan ni, pihak pengadil akan memanggil ketua pasukan masing-masing untuk menentukan tempat, iaitu menyerang ataupun pengadang. Ya, apabila dah mencapai mendapat tempat, bermakna mereka mengambil tempat untuk sebagai pengadang dan juga sebagai penyerang. Syarat dan undang-undang dia ni, apabila kita tas pada peserta penyerang ni, dua-dua kaki mesti di atas garisan, baru dikira batal. Sekiranya hanya kaki sebelah saja pijak garisan, makna memang tak boleh lah, makna tak batal. Makna peserta boleh meneruskan game perlawanan ni. Apabila mereka ni tidak mendapat mengambil token ataupun belon, maka keputusan adalah seri, maka pengadil akan memberi 2 minit lagi tambahan masa. Sekiranya seri juga, maka pengadil akan melambung duit silin untuk menentukan siapa yang menang. Dan siapa peserta yang telah mendapat mengambil belon, berapa jumlah belon, itu dia dikira pemakahan dia sebagai pemenang. Kenangan manis saya dalam sukan tradisional ni seperti galah panjang ni dan juga sukan-sukan lain lah, permainan warisan ni, yang kenangan manis saya ni, makna saya ni pergi sampai ke peringkat dunia, makna menunjukkan demonstrasi seperti galah panjang dan lain-lain lah di Indonesia. Makna semua permainan tradisional ni telah ditunjukkan, makna dari situ saya dapat mempelajari lagi sukan-sukan warisan kepada dunia-dunia ni semua ni. Jadi pada tahun ni lah, makna tahun 2020 ni, pada bulan 10 saya telah dipanggil atau dijemput untuk pergi ke Lisbon, Portugal untuk
menerangkan sukan tradisional kita ni seperti galah panjang dan juga sukan lain untuk mempertunjukkan sukan warisan kita ni, Malaysia punya ni, ke tahap dunia. Dan selain daripada itu pula, saya ni, kenangan manis saya ni telah dijemput oleh pihak-pihak seperti pengajian tinggi, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti ni seperti UPM, Universiti Melaya, UKM untuk mengadakan sukan-sukan tradisional ni. Terutama sekali dalam sukan tradisional galah panjang. Dan saya, kalau boleh, saya ingin kepada seluruh Malaysia ni lah, kepada kementerian ni untuk memberi lebih jauh lagi sukan tradisional ni ke tahap yang lebih tinggi lagi. Jadi kenangan saya yang paling manis sekali mana saya dapat pergilah untuk menunjukkan sukan kita ni kepada di mata dunia. Boleh tak Cik Wan kongsikan harapan Cik Wan terhadap permainan-permainan tradisional yang terdapat di Malaysia? Bagi saya dan daripada diri saya lah, mana saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak JKKN wilayah persekutuan agar permainan ini adalah wajib bagi setiap tahun akan diadakan, terutama seperti permainan warisan lah. Dan juga benda ni kita boleh bawa ke tengah ataupun lebih ke depan lagi kepada sekolah-sekolah rendah, sekolah-sekolah menengah, pengajian tinggi dan juga dalam semua lah. Harapan saya ni agar permainan ni agar lebih jauh lagi, makna kita ni boleh memperkembangkan agar sampai ke peringkat ASEAN ke peringkat dunia ke peringkat kebangsaan ke dan sampai ke Olimpik lah. Senang sekali kan. Jadi harapan saya ni memang permainan ni wajib tiap-tiap tahun pihak JKKN ni, wilayah persekutuan ni dapat mengadakan sukan ni tiap-tiap tahun, festival permainan Malaysia ni tiap-tiap tahun, agar pandangan masyarakat kita ni dapat melihat dan juga untuk generasi yang akan datang. Terima kasih Cik Muhammad Razwan Abu Samah, pengurusi sama-sama Sukan Tradisional Harmoni. Bagi pihak Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, kami ingin merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pusat Pelancongan Malaysia (METIP) atas kesudian memberikan ruang kepada kami untuk melakukan sesi pengembaraan ini. Dan terima kasih juga kepada semua yang terlibat, terutamanya kepada semua kru-kru daripada Kelab Sukan Tradisional Harmoni atas kesudian mereka untuk bersama-sama kami pada hari ini, dan semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam program pada kali ini. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.